Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikh wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Dawud ibn Abdillah al-Fattani al-Makki rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan kerana inilah firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani. Kitab Jawinya muka surat 5 di tengah-tengah tu dah. Katanya Syekh Daud, dan kerana inilah, yakni kerana adalah sembahyang itu sangat banyak faedahnya. Lagi pula sembahyang tu membukakan hati orang-orang yang kepapuan dan membuka hati orang-orang yang mempunyai daruri daripada ahlil qulub. Ia telah sebut dah di hadapan itulah. Kerana inilah, yakni kerana semaya itu banyak faedah bangsa duniawi, faedah bangsa ukhrawi. Begitu juga sembahyang tu membukakan hati orang-orang yang kepapuan, artinya hati orang-orang yang fakir pada Allah Ta'ala. Dan begitu juga sembahyang tu membukakan bagi orang-orang yang mempunyai daruri hajat yang besar daripada ahli qulub, iaitu orang-orang yang
ahlillah dia panggil, orang-orang yang menjalani jalanan riyadhah mujahadah, menyucikan hati dia daripada aryar akdar amma siwallah, cuci hati dia daripada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, yang dicela oleh Allah, dan keruh-keruh duniawi serta barang selain daripada Allah. Itu dia panggil ahlul qulub. Kerana inilah firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala firman ni dalam surah surah Taha kalau tak silap dah. Surah Taha kalau tak silap. Dah. Ayat 222. Allah Ta'ala firman, Allah Ta'ala katakan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Ada lagi baki akhirnya wal 'aqibatu littaqwa. Itu yang terakhir. Saya tahu tak boleh itu. Wal 'aqibatu littaqwa. Lah sekali. Apa terjemahannya? Balik bahasa daripada Arab kepada Melayu, katanya dia, suruh olehmu akan ahli kamu. Jadi ahli sini terbenar dua. Ahli dengan makna keluarga, ahli dengan makna pengikut. Dah. Maka ahli dengan makna keluarga itulah hak lebih aula, kerana hak tu orang panggil di bawah tanggungjawab kita. Ahli dengan makna pengikut itu pun wajib atas kita kena suruh. Artinya kalau kita tutup mulu, maka pengikut-pengikut di bawah kita tu dia panggil ahli kita. Gitu juga kita tu kalau orang panggil tu guru, maka orang yang mengaji dengan kita, orang yang menurut kita, orang yang mendengar apa yang kita bercakap, itu pun dipanggil ahli kita. Kerana ahli ni dia banyak makna. Ahli dengan makna penduduk ada, ahli dengan makna pengikut ada, ahli dengan makna keluarga ada juga, ahli dengan makna yang berkemahiran pun ya. Jadi banyak makna ahli. Kalau kita kata ahlul qaryah, ahlul qaryah apa? Penduduk kampung. Itu terjemah nak kata penduduk kampung lah, jangan pengikut kampung. Ataupun kita kata ahli hadis, mana orang yang berkemahiran dalam ilmu hadis. Itu ahli dengan makna yang mahir. Gitu juga panggil ahlus sunnah wal jamaah, artinya orang yang mengikut bagi sunnah dan jamaah. Itu ahli juga tu. Jadi ahli ni banyak makna. Jadi ahli sini makna pengikut, atau keluarga, ahlul bait. Itu dengan makna usrah, dengan makna keluarga. Itu. Jadi Tuhan kata suruh olehmu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khitabnya khusus kepada Nabi Muhammad, tetapi umum pada ibrah. Karena al-ibratu la bi khususis sabab walakin bi umumil lafzi. Pengajaran itu tidaklah diambil dengan khususnya sebab, tetapi dengan umumnya lafaz. Artinya walaupun ayat ni turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena juga di atas kita. Memanglah suruh olehmu, siapa mu sini? Hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal kita lah. Tapi adakah kita semua tak wajib suruh? Nah, wajib juga. Karena umum pada lafaz mu sini kita hendak baca apa ya kena juga kita. Itu kita. Suruh siapa? Akan ahli kamu. Siapa ahli sini? Keluarga dan pengikut. Sebab itulah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir, dia tafsir ke ayat wa'mur ahlaka, dia kata wa'mur ya Muhammad ahlaka wa ummataka bis salati. Perintahlah hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruhlah hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ahli keluarga kamu dan akan umat kamu. Tuh. Maka sebab itulah Nabi apabila turunnya ayat ni,
Nabi SAW setelah itunya selalu tiap-tiap kali masuk waktu sembahyang, Nabi akan kata kepada ahli keluarga Nabi, as-salata as-salah, as-salata as-salah, apa? Aqimus salata, dirikan akan sembahyang. Nah, tuh bahkan bukan hanya Nabi SAW, para sahabat pun gitu juga, termasuk Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan bukan hanya sembahyang fardu 5 waktu, termasuk juga sembahyang sunat. Ini kalau kita menjalani di atas pendapat Imam Syaukani dalam kitab Fathul Qadir, dia kata al-muradu bis salati hahuna, bermula-mula maksud dengan kehendak dengan sembahyang di dalam ayat ni ialah apa sahaja rupa sembahyang. Termasuklah orang panggil sembahyang nawafil, sembahyang sunat pun masuk juga. Jadi sembahyang sunat pun as-salah maya weh itu nak gitu. Tetapi yang lebih tepatnya di sini orang panggil sembahyang yang fardu lah, karena al-lafzu idza utliqa insarafa ila fardil kamili. Lafaz tu bila diitlaq, Tuhan kata semaya apa? Banyak semaya ni. Semaya tahiyatul masjid pun semaya duha pun semaya, tarawih pun semaya, witir pun semaya. Semaya rawatib pun semaya apa nak? Maka bila lafaz tu itlaq sebut semaya gitu ya, maka kembali kepada sembahyang yang paling besar sekali, apa? Yakni sembahyang fardu 5 waktu. Itu dah al-lafzu idza utliqa insarafa ila fardil kamili. Sembahyang tu bila bukan sembahyang, lafaz itu apabila diitlaq, disebut dengan tanpa qaid, itu makna itlaq. Kalau kata wa'mur ahlaka bis salati tahajjudi, itu kait dia tu. Kait dia panggil. Nida. Wa'mur ahlaka bis salah. Itu dia panggil itlaq. Sebut dengan semaya semata-mata. Tidak dikaitkan sembahyang tu sembahyang apa. Maka insarafa ila fardil kamili, kembalilah makna sembahyang yang dikehendaki itu ialah sembahyang yang terbesar. Apa sembahyang yang paling besar, yang paling sempurna? Iaitu sembahyang fardu 5 waktu. Itu. Jadi tak ada lah ibadat hak lebih sekali di kalangan semaya ni, semaya hak fardu 5 waktu. Sebab tu kita heret rasa. Bila semaya fardu 5 waktu tak penuh masjid surah. Mari Ramadan nanti dekat ni, tarawih penuh masjid surah. Nak pecah masjid. Ya siap komplain pengurusi masjid. Atau masjid kita ni kena besar lagi, nampak tak muat orang. Padahal yang mari tarawih tu sekali ya. Ya pelik orang ni, ya tukar hak mana hak fardu, hak mana hak sunat. Hak patutnya semaya fardu tu lah penuh. Tarawih tu sunat. Bukan jalah sunat tu Pamannya kalau malah pun tak apalah. Tak buat pun tak ada berdosa. Tu. Tapi rugi tu rugi. Sebab tu tarawih ni bila sunat, nak duduk pun tak apa. Kan pelik kita tu. Tak erak buat 20 apa? Banyak 20. Cacat lama kata sakit lutut. Lepas tanya pula, tarawih ni wajib ke sunat? Sunat. Apa tu apa yang mucacah lama? Moga hak sunat ni kalau mampu berdiri pun kita harus duduk. Bukan sunat duduk dah, harus duduk. Tu jangan tanya lah pahala banyak hak berdiri ke hak duduk ustaz. Tentu dah banyak hak berdiri. As-sawab ala qadri ta'ab. Pahala tu Allah Taala bagi di atas qadar penat lelah kita. Jadi kalau berdiri tu penat lebih daripada duduk, maka pahala orang berdiri tu banyak daripada orang duduk. Tu. Tapi dah kita tak cekak nak berdiri, atau kita pun cekak nak berdiri, larat nak berdiri, tapi nak duduk semaya sunat ni tak apa, tak ada masalah apa. Kalau tak bolehnya semaya fardu, kerana tu rukun mustaqil lah.
Ada pun semaya sunat kita mampu berdiri nak duduk pun tak apa, tak suruh pelik lah. Orang pelik dia tengok orang duduk, dia tengok oh duduk je ni ya. Jadi pelik itu. Biar ke dia nak duduk muka semaya sunat tu. Nah, tu jadi kita ni pelik. Dah kita ni orang panggil tak say nak semaya 20 rakaat sebab apa? Tak mampu, tak cekak, tak larat, letih nak berdiri. Lepas tu pakai duduk pun tak say juga. Kayak bodoh dah gitu. Pakai tinggal habis pahala. Nah, mala yudraku kulluhu la yutraku julluh. Nah itu mala yudraku kulluhu. Barang benda hak kita tak boleh nak buat belaka tu jangan tinggal belaka. Kita tak boleh nak buat 20 dengan berdiri, maka kita buat dengan duduk. Bahkan kalau duduk pun kita mampu berdiri pun tak apa, semaya sunat tak ada berdosa apa. Cuma pahala kurang sikit. Oh kurang sikit hak ni kita tak nak ni. Lepas tu tak buat dulu. Ke bodoh lah betul. Nah. Aduh. Tu belak sungguh orang lain ni. Habis. Tengok. Jadi semaya kandak sini ialah sembahyang 5 waktu. Nah. Suruh olehmu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ahli kamu siapa? Yakni ahlaka wa ummataka. Akan keluarga kamu dan umat kamu. Kita ni umat Nabi kena agaklah. Nah. Suruh dengan apa? Dengan mendirikan sembahyang bisolah ai bi iqamatis solah. Suruh tu dengan mendirikan sembahyang, bukan hanya memperbuat perbuatan sembahyang. Maka sebab itulah selain daripada as-solah maya selain daripada suruh seperti tu, suruh lagu tu kena ajar bagaimana nak mendirikan sembahyang. Itu tu bukan memada dengan semaya maya apa jual sayur gitu ya. Nah, lepas tu nak semaya bagaimana tak ada ajar, tak jadi. Nah, kena ajarlah anak bini kita semaya. Nah, bahagia semaya ni sebut je semaya, ia berkait rapat dengan bab taharah. Nah, tu kena air, cara istinja, habis semua. Nah, cara nak akad hadah kecil, hadah besar, tahu air mutlak, air mustakmal, air mutanajjih. Nah, semua itu masuk dalam panggil wasail bagi sembahyang. Wasilah bagi sembahyang. Nak anak perempuan. Bini kita tu pasti perempuan, tak ada orang bini dengan orang jantan tu gay dia panggil. Nah, maka wajib juga kita kena ajar babul haidhi wal istihadati wal nifasi. Nah, bab haid, bab nifah, bab istihadah, kena mengajar. Suami lah asalnya. Wajib atas suami kena ajar bini dan anak-anak perempuan dia. Sebab apa kena ajar bab haid, bab nifah, bab istihadah? Sebab berhubung kait dengan semaya. Tu. Kerana darah hak mari itu tidaklah orang panggil semua darah mari itu mesti kena haid. Kalau tiap-tiap darah hak mari mesti haid, tak ada kena mengaji lah. Nah, pasti dah. Mari berapa ratus hari pun haid semata gitu. Nah, ni ada suami bini tanya, pelik ni darah saya mari 20 hari. Tak berhenti-henti 20 hari straight. Pas suami jawab haid lah tu. Sunnah ke dia 20 hari haid. Nah, 40 hari mang haid lah tu. So cakap banyak tak sebi tanya dah. Tu mari mana haid 20 hari. Nah, tu syukur-kurang sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Nah, maka kalau lebih daripada 15 hari bermakna datang istihadah. Pas mula di mana istihadah tu tengok mula. Darah hak mari itu ada syarat tamyiz ke tidak? Darah tu mari atas warna yang sama ke, pekaknya yang sama ke, baunya yang sama, itu dia panggil syarat tamyiz. Kalau beza, mana? Tu hitam, pekak, busuk. Mana 5 hari pertama.
Lepas tu 10 hari yang kedua mari pula tu nak sampai ke 15 hari tu. Nah, hari ke-6 sampai ke hari 15 mari warna merah biasa. Tak berapa pekat mana. Nah, kurang bau sikit. Bermakna hak hitam pekat itulah qawi dia panggil darah kuat tu. Hai. Hak merah biasa tu sudah istihadah. Maka istihadah hukumnya wajib kena semaya. Hak dia tinggal duk ingat kata haid hari tu kena qada habis licin. Pas kalau tak qada, hak berdosa. Tengok. Ni hak penting. Tu. Kalau tak ada syarat tamyiz, maka tengok adat. Adat hak bulan lalu tu mari biasanya berapa hari? Maka pakai adat 7 hari kita kata. Lebih pada tu istihadah. Maka wajib kena qada semayanya. Nah, hak tak wajib qada ni, hak tak wajib qada semaya ni, boh ke haram lah dia semaya. Ada puasa kena qada. Itu kan. Kalau tak mengaji nak tahu di mana? Tak tahu. Pakai gitu-gitu ya. Nah, dia tinggal semaya duk ingat ke haid padahal istihadah dosa tak? Dosa. Dia semaya ingat ke istihadah padahalnya haid dosa tak? Dosa. Maka kena mengajar bini kita. Lainlah orang tak bini, tak ada kena mengajar lah, ia pun tak ada kena mengaji. Bila sebut kata bini orang tina selalu dah, tak ada duk bini dengan orang jatuh, wajib atas kita. Kalau kita tak reti, tak pandai, wajib diadakan guru yang mengajar, ustazah yang mengajar bini anak perempuan kita tu. Sebab tu kuliah muslimat tu tak payahlah. Keluarga misali ibu solehah, tak payah benda gitu tu, tazkirah gitu tu. Setahun sekali pun tak apa. Ni biar tekan bab hak wajib pada diri mereka perempuan tu. Banyak style gitu kalau kuliah muslimat. Ibu-ibu kita ni sebagai isteri cocok habis setengah je bayar 200 300 ke ustazah habis dengan gitu. Hak ke fardu tak lepas-lepas. Hak wajib fardu ain tak lepas-lepas. Kita tu lelaki dekat mari dengan mutu buruk atas bini nak ngaji agama. Padahal duk bukan ngaji agama, duk tazkirah saja. Tazkirah ni makan coklat hek tu lah. Manis sedap ya. Pak kenyang dah, tak ada kenyang sekali. Kau ada orang makan coklat hek kenyang. Sedawa berat. Tapi kalau ngaji ni walau payah, dia makan supo dengan nasi khabu, nasi lauk. Payah tapi habis buku tu tak sedawa sungguh alhamdulillahnya. Ngaji tu payah tapi bila faham tu kan mudah nak buat amal ibadat. Tu penting orang perempuan. Sebab tu orang tina ni nak mudah masuk syurga mudah sangat dia. Taat Tuhan, taat ke Nabi, taat ke suami pada benda ma'ruf, jaga semaya. Mudah. Nabi kata nak masuk syurga mana-mana pintu ikutmu. Ahlan. Memang payah sungguh orang tina nak jaga semaya tu. Sebab apa? Di dia nya ada darah. Yang bukan semestinya setiap darah hak mari tu wajib tinggal semaya. Ada darah hak mari wajib semaya. Ada darah hak mari haram dia semaya. Lepas tu nak tahu di mana? Jawabnya kena mengaji. Itu kan. Ni kadang-kadang orang tina kalau ustaz ngajar baik kata ustaz mulut huduh duk cara darah orang. Dia tak mari darah. Dia marah pula kau ustaz berat ke. Tu. Tu wajib atas kita tu suami. Baik. Itu wajib ajar anak kita kaifiat semaya, lagu mana, baca Fatihah, rukun qauli, wajib tu. Maka sebab itulah pada malam Isra wal Mi'raj Nabi kita turun belum pada subuh tu, walaupun di fardudah semaya subuh, tapi Nabi kita tak semaya lagi subuh tu. Bila Nabi kita semaya zuhur kat arah. Bapa Jibril baru turun mengajar kaifiat semaya ni waktu zuhur. Waktu zuhur baru Jibril turun. Subuh tadi Jibril tak turun, maka Nabi tak semaya. Sebab itulah kalau kita baca kitab fiqh, bila ulama masuk nak bercara awqatis solah, faslun fi bayani awqatis solah, fasal pada menyatakan waktu-waktu semaya. Maka waktu yang mula-mula dibilai oleh ulama az-zuhur wal asr. Zuhur dulu, bukan subuh dulu dah.
Apa? Sebab zuhur dah hak Nabi mula-mula semaya. Pas subuh pagi tak semaya. Ada. Diambil faham daripada fi'li Rasulillah. Perbuatan Nabi tak semaya subuh pada pagi. Isra' Mi'raj tu. Difahamkan syarat sah sembahyang. Salah satu daripada 9 syarat sahnya ialah ilmun bi kaifiyatiha. Tahu dengan tata cara nak semaya dulu lagu mana. Fardu takdirnya seorang tu tak pernah semaya. Dia mari sejak dia nak semaya, tapi dia tak pernah ngaji semaya. Dia mari tengok orang semaya lagu mana. Oh, gini, kat tangan. Okey, kat sini. Lepas tu baca apa tu? Dia pun nah, orang rokok, dia rokok. Orang yang tidak, dia yang tidak. Orang sujud, dia nerak. Sah tak semaya dia? Tak sah. Sebab apa? Dia tak tahu kaifiat nak semaya. Paling kurang bagi orang awam nak mengesahkan semaya dia tu sah, paling kurang dia i'tikad dalam semaya ni ada dalam semaya ni wajib belaka. Gitu. Ini hak paling malah kali ni. Orang awam ni kalau dia i'tikad dalam semaya ni semua wajib, tak ada hak sunat. Sah semaya dia. Nah, tapi kalau orang awal kata dalam semaya ni ada hak wajib, ada hak sunat. Cuma hak mana sah tu hamba pun bengong ke? Fatihah tu sunat ke? Kuliah tu baru wajib. Tukar lagu tu tak sah semaya dia. Tukar tak tahu hak mana hak wajib, hak sunat. Tu orang awal tu jaga-jaga. Jadi sebab tu kalau orang awal dia i'tikad, dia malah ngaji ya. Dia ngaji juga, ngaji huduh-huduh sampai fardu ain dulu. Dia tak nak cara mana sunat hayat, mana sunat aba'at. Tinggal sunat aba'at ni lagu mana kena jabar dengan sujud sahwi. Tak ada mengaji malah ya. Lepas tu dia i'tikadnya dalam semaya ni semua wajib. Kesah semaya dia. Tak ada sunat-sunat, semua wajib. Kuliah pun wajib, subhanarabbiyal azim pun wajib. Maka sah dia semaya sah. Maka kita jadi makmum dia sah tak? Sah sebab orang hak semaya tu sah semaya dia. Syarat nak jadi tu imam tu mestilah makmum yakin semaya imam tu semaya yang sah. Tu. Ada orang tanya soalan tu. Baru-baru ni ada orang tanya soalan. Boleh tak kita ikut semaya tu imam hak jahil? Jahil lagu mana? Dia kata semaya semua wajib dalam hak semaya, tak ada sunat-sunat. Jawabnya sah. Hak tak sahnya kalau kita ikut orang jahil, hak bijak, bukan bijak. Dia ada sabdu situ. Dia kata semaya ni ada hak wajib, ada hak sunat. Sedap dia ya. Banyaklah hak wajib, hak sunat pun banyak. Tanya hak mana hak sunat, hak mana hak wajib. Tak berapa nak pasti mana hamba tu. Allahu Akbar wajib tak? Tak ada wajib, hak wajib kat tangan je. Siap. Tukar dah lah weh. Dari sini. Wajah tu wajib tak? Wajib tu. Molek sangat kita tengok dah makna dia tu wajib. Dari sini. Fatihah. Fatihah ni acak benar duk bacanya sunat-sunat jelah. Tukar takih habis licin. Semaya lagu tu orang jahil tak sah. Dia pun tak sah. Pak kita nak ikut dia jadi makmum pun tak sah. Itu ingat tu. Baik habis. Jadi bukan makna as-salata maya saja bukan tu. Bahkan lebih daripada tu lagi mana? Ajar kaifiat bagaimana nak mendirikan sembahyang. Daripada syarat wajib, syarat sah, rukun qauli fi'li qalbi, syarat bagi tiap-tiap rukun serta perkara yang membatalkan sembahyang dan meliputi adab-adab zahir dan batin pada sembahyang. Itu orang panggil aqimis solah, iqamatus solah, mendirikan sembahyang. Bila kita tu disuruh oleh Allah perintahkan keluarga kita, pengikut kita, sama juga kita CEO syarikat, pekerja kita tu bawah kita, orang panggil wala bukan hamba pun khadam, pekerja, orang berkhidmat, bekerja, orang merdeka, apatah lagi kalau hamba wajib atas kita, sama juga. Bawah masuk kita juga. Waktu kerja daripada pukul 8 sampai pukul 3 petang. Zuhur ada tak tu? Zuhur ada tu. Maka wajib dah kita kena suruh pekerja kita yang muslim tu sembahyang. Wajib. Tanggungjawab kita.
Ini soal pribadi. Di sini kita bicara bisnes saja. You nak sembahyang, you tak nak sembahyang, itu terpulang you. You punya neraka you, I punya syurga I. Ya sedap ke tu. Orang lain ni punya pemikiran, kepala otak yang pemikiran ni. Dah. Tu termasuk di bawah mas'ul kita juga. Sebab tu wajib mengajar. Wajib belajar sehingga kita reti. Bila kita reti, wajib mengajar pertama pada bini, anak-anak, ahli keluarga, kemudian hamba-hamba sahaya, ahli-ahli pekerja khidmat, khadam yang berkhidmat pada kita, serta pula orang yang meminta dengan kita untuk mengaji. Itu wajib kita nak mengajar. Sama juga kewajipan syarak untuk menyuruh tu kepada bini, anak, keluarga, hamba sahaya kalau ada hamba sahaya, pekerja-pekerja wajib. Tak boleh kita seorang warok hidup semaya seorang. Kena suruh. Berhenti-berhenti kerja lah kau pergi semaya. Itu lagu tu. Dia berdosa kita. Tebah ni sibuk hak semaya orang. Orang mari bukan nak cara hak semaya, orang nak kerja dengan syarikat dia. Ayat dia pergi kerja dengan lain. Hijau di syarikat lain kalau gitu. Itu ini. Tu. Wastabir 'alaiha. Tengok. Wastabir 'alaiha. Ai wasbir anta 'ala adaiha bi khusyu'iha wa adabiha. Itu. Wastabir 'alaiha ay wasbir anta 'ala adaiha bi khusyu'iha wa adabiha. Dan sabar olehmu tu. Kita tu tulis gapo tu? Alif lam mim dah. Dan sabar olehmu. Gitu dah. Beki sikit. Dan sabar olehmu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga termasuk di dalam khitab perintah Allah Ta'ala ni. Sabarlah kita atasnya, yakni atas menunaikan sembahyang dan menyuruh ahli keluarga kita dengan sembahyang. Kena sabar. Tu jangan kita tak sabar weh. Berapa kali suruh tak degih, taknya semayang. Kita malah dah aku jangan suruh sabar. Maka sebab tu termasuk juga orang panggil suruh sembahyang ni, artinya kita hantar anak kita mengaji agama, ngaji fardu ain, ngaji orang panggil ilmu yang melepaskan kefarduainan dia. Itu tak kena sabar. Jangan kita kata anak aku mengaji agama boleh makan gapo, boleh jadi jutawan tak? Jangan. Tu. Dan sabar olehmu atasnya, atas mengerjakan sembahyang dan menyuruh ahli keluarga kamu dengan sembahyang tadi. Kena sabar. Sabar artinya imsaku anin nafsi, imsakun nafsi anil hawaha, gitu. Menahankan nafsu kita daripada keinginannya. Itu dia panggil sabar. Orang kata panggil tahan. Kalau kira malah dah, tapi itu orang panggil makam kita ni makam sabar. Kena sabar, usaha untuk dapat sabar. Maka sabar orang yang awal-awal ni memang perilah. Muka merah, berkerut kening, nak marah, tahan. Lama-lama jadi sabran jamilah. Lebih daripada sabar lagi, redha. Naik lagi tinggi pada sabar, taslim. Tu tinggi lagi. Tu lagu tu. Tu. Jadi kita ni orang hak kena usaha duduk di makam sabar. Wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolong dengan Allah dengan sabar dan sembahyang. Tu. Ada pun orang hak di makam tinggi dah. Seumpama Nabi Ibrahim apa, itu tak ada kena minta dengan Tuhan dah. Bahkan jadi jahat adab pula dia kalau minta dengan Allah Ta'ala. Sebab dia kenal Tuhan. Itu berbeza dengan kita. Ini perbezaan ahwal seseorang itu membezakan diri dia tu bagaimana ibadatnya. Itu. Ibadat hak sunat ni.
Tu macam kita orang awam, maka zikir kita la ilaha illallah. Itu disebut oleh ulama, fa aksiran min zikriha bil adabi tarqa bi hadza zikri a'la rutabi. Perbanyak olehmu zikir la ilaha illallah tu serta dengan adab. Kalau memperbanyak ke zikir la ilaha illallah serta dengan adab sebelum zikir, semasa berzikir dan selepas berzikir, tarqa bihadza zikri, nescaya naiklah nafsu maqam kamu, rohani kamu tu. Dengan sebab zikir dengan adab tadi, a'lar rutabi, setinggi-tinggi martabat. Kita berhenti azan dah. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik.
dan sabar olehmu atasnya, atas mengerjakan sembahyang dan menyuruh akan ahli keluarga kamu dan pengikut kamu dengan sembahyang. Dalam kitab Jami'ul Ahkam, Imam Al-Qurtubi dia katakan, amarahu ta'ala bi an ya'mura ahlahu bis salati wa yamtasilaha ma'hum wa yastabir 'alaiha wa yulazimaha. Dia kata amarahullah, telah menyuruhlah oleh Allah Ta'ala akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bi ayyamura, dengan bahawa Nabi Muhammad menyuruh ahlahu akan ahli keluarganya bisolati, dengan sembahyang, wa yamtasilaha, dan menjunjung titah perintah sembahyang tu ma'hum, serta mereka itu, wa yastabir 'alaiha, dan menyuruh dengan sabar di atas mengerjakan sembahyang dan menyuruhkan sembahyang, wa yulazimaha, serta melazimi istiqamah. Jangan tai semangat juga kita suruh, tai tak semangat dengan kita pun tak semaya berat. Kena istiqamah. Tu al istiqamatu khairum min alfil karamati. Wa hadzal khitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini perintah ni ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yadkhulu fi umumihi jami'u ummatihi, dan masuk juga tu di dalam perintah ini ialah umum oleh sekalian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahli baitihi ala takhsis, dan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas jalan khusus. Itu tak ada apa lah tu. Artinya tanggungjawab kita tu besar. Bukan hanya reti bagi makan minum, tempat tinggal, pakaian, itu sahaja kepada anak bini kita, tidak. Soal agama, soal sembahyang, ini pun menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang suami dan ayah. Jangan ingat kata kita hantar anak kita mengaji fizik, kimia, biologi, belajar bahasa Inggeris, mengaji sekolah tinggi-tinggi, pakai universiti, boleh makan gaji besar, anak bini kita makan cukup, tidur pun selesa, pakaian cukup, lepas selesai dah tanggungjawab kita. Tidak. Urusan agama juga ialah tanggungjawab besar kita terhadap keluarga kita. Itu. Karena ni orang panggil masuk dalam umum. Allah Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang mukmin, hendak peliharalah oleh kamu akan diri kamu dan keluarga kamu daripada kena bakaran api neraka. Bagaimana orang panggil nak jaga diri kita dan keluarga kita daripada kena bakaran api neraka? Abdullah bin Abbas kata, faqihuhum fiddi, beri faham mereka itu akan agama, termasuk dengan diri kita juga. Maka sebab itulah kalau kita tidak mengajar agama anak bini kita, maka nantinya yang akan mengheretkan kita ke dalam api neraka ialah anak bini kita tu sendiri. Karena dia punya hak di atas diri kita. Itu katanya Nabi, fa inna li zawjika 'alaika haqqan wa inna li waladika 'alaika haqqan. Fa inna li zawjika 'alaika haqqan, kerana sesungguhnya ada bagi isteri kamu di atas diri kamu tu hak. Wa inna li waladika 'alaika haqqan, dan kerana sesungguhnya ada bagi anak-anak kamu di atas diri kamu tu hak. Maka sebab itulah kalau kita tak ajar agama, tak ajar kenal Tuhan, tak ajar sembahyang, tak ajar hak fardu ain ke anak bini kita, kalau kita tak pandai mengajar, tak diusahakan mengadakan dia tu dapat belajar lepas fardu ain dia, maka akhirat esok yang akan dipertanggungjawabnya ialah kita. Dia kata ke Tuhan, Tuhan, aku ni tak kenamu, aku ni tak reti hak fardu ain, tak lepas fardu ain tu, kerana suami aku tak ajar.
Belum nak capak aku dalam neraka, capak dulu dia. Tu kalau bini seorang. Kalau bini 4 ekor, 4 ekor kata gitu ke Tuhan. Sudahlah. Pak kalau seekor-seekor bini 4 ekor tu 10 ekor anak, kira berapa ekor? 40 ekor anak pakai duk rumung kita. Tuhan, ni bapa aku ni celaka aku. Duk suap makan burger aku. Duk makan, duk minum. Sampai perut bucik, tak ada ajar agama apa, tak reti apa aku hukum hak agama. Ni, buh dia neraka dulu. Itu mana kita tu orang panggil jadi anak derhaka akhirat esok. Tu anak-anak kalau bapak dia tu tak mengajar agama, dia tak usaha untuk mengaji, maka dia tu dah siap-siap untuk jadi anak derhaka di akhirat esok. Ni ya. Kata kopok ni pun tak boleh dah. Betul tak? Wala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Jangan kata jangan herdik bapak ibu kamu, jangan. Saya tak herdik lah bapak saya, ibu saya. Bapak saya, ibu saya kata jangan semaya, saya tak semaya. Bapak ibu saya kata keluar ke rumah jangan pakai tudung lah, nampak kolok lah, free hair lah, baru comel pakai seksi-seksi. Saya taat dia ya. Saya memang anak tidak derhaka lah. Itu. Kenapa? Akhirat esok tu baru nyata derhaka tak derhaka. Nah, bila dia tu nak dicapak oleh Tuhan dan neraka, dia murih. Kau mau apa dia? Tuhan, ni bapak aku, mak aku hak jahat. Dia yang menyebabkan aku lagu ni. Ni, sumbat pun dia dalam neraka kau. Tak derhaka panggil. Derhaka. Sebab itulah anak yang soleh, anak yang solehah, walaupun dia tahu bapa ibu dia tu tak reti agama, tak ajar agama ke dia, tak suruh semaya, tak beri pendidikan agama, fardu ain lepas, maka dia nak memastikan diri dia menjadi anak yang soleh dunia dan akhirat, maka dia usaha mengaji. Dia usaha mengaji. Itu. Tu jangan duk lok biar dia. Dia kena usaha belajar. Biar bapak dia marah pun. Ada bapak gitu, marah anak mengaji agama. Anak jadi mengaji pondok, dia kata, ngaji buat apa sana? Tak cukup lagi kau sekolah MRSM. Sedap. Buat apa duk ngaji pondok madrasah? Nak jadi macam sepupu ayah, contoh ada sepupu ayah dia tu ngaji pondok ke api, rezeki Allah Taala bagi jadi kerja daripada taksi. Nak jadi macam sepupu ayah nak jadi apa? Ngaji pondok. Daripada taksi. Nak makan minum anak bini pun berhutang dengan ayah. Siap. Maka anak yang soleh dia tak lawa, dia senyap. Jangan duk tekin ayah pula. Tapi dia tahu apa yang dia buat ni memastikan dia menjadi anak yang soleh dunia dan akhirat. Tu maka akhirat esok lepas fardu ain anak. Allah, aku tak ada suruh pun tuan. Anakmu sendiri tu. Anakmu sendiri usaha jadi anak yang soleh. Tu gitu dah. Maknanya gitu. Kita balik anak pula. Kalau balik bapak tu wajiblah kena suruh. Kena hantar anak mengaji agama. La nas'aluka rizqan. Tuhan kata tiada kami pinta akan kamu rezeki. Bukan Tuhan duk minta rezeki dengan kita dah. Kita duk semaya bayar puasa ni Tuhan minta duit dengan kita dah. Nahnu narzuquka. Kami yang bagi rezeki pada kamu. Kenapa begini? Tuhan gantungkan masalah soal rezeki dengan urusan agama memang. Khijai agama ni memanglah menjadi gundah gulana hati manusia tentang urusan rezeki dia. Tengok khijai agama banyaknya lillahi ta'ala. Betul? Banyak lillahi ta'ala. Tu email gaji berapa sebulan? 1,300. Kalau kira dunia tak ada batuk 1,300 nak bui. Tapi dia kena ikhlas lebih daripada 1,300 tu. Betul tak? Mari pucuk Sungai Buloh, mari pakai dalam ni 200. Tak ada batuk. Lepas tu lillahi ta'ala kena lebih. Kalau kes 1,300 Allah, kes 200 maha peti sejuk lagi pada tu email.
Maha makruh lagi pada ilmu tu guru, ilmu ustaz dok ngajar, gitu kan? Betul tak? Maka wak hijau agama ni kena banyak lillahi taala. Tapi jangan wak lillahi taala semua. Gua tu email tak payah gaji, selok dia bini anak nak sara wano. Nah, kata ustaz kena lillahi taala kak. Tok guru pun kena lillahi taala lah. Kalau gitu tok guru tak kena mari dengan kereta. Kalau tok guru mari dengan angin boleh. Buka pintu angin. Sapa masjid selesai. Tak ada kena pakai duit pun, bayar tu, bayar minyak, beres lagu tu. Jenis tok guru, tok wali tu, khamat ada banyak ni tok guru orang awal juga. Kena pakai kereta, kena bayar tu, kena minyak. Itu. Jadi bukan kita bayar tu harga dia dak. Tak pada patut. Dunia ni tak patut. Orang wak hijau agama kerana nak dunia, Allah hinanya. Dunia ni daniyun, hina. Atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Patut kau Tuhan kata mu tukar benda hak rendah, hina dengan benda hak terlebih baik. Mana benda terlebih baik? Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan kekal. Kita patut kau tukar dunia ni dengan akhirat? Tak patut. Jadi ini. Jadi sebab tu orang wak hijau agama ni bulat tekad hati dia kerana Allah. Jangan duk fikir soal rezeki yang kalau mengajar agama ni tak boleh, tak agak cetung bawah berhenti mengajar. Lepas tu bisnes lah pula. Jadi jutawan pula ada tu ni. Tengok Ali Syukri pun ngaji pondok pun jadi jutawan aku. Tu beratlah gitu. Tak agak cetung mengajar agama ni. Tak kaya. Memang dah. Rezeki ni Allah Ta'ala bagi siap-siap dah Allah Ta'ala janji. Sebab tu Imam Ghazali sebut rezeki ni ada apa? Rezeki madmun, rezeki maksum, rezeki mamluk, rezeki mau'ud. 4 rezeki. Rezeki madmun, rezeki maksum, rezeki mamluk, rezeki mau'ud. 4 jenis rezeki. Kemudian rezeki madmun. Rezeki madmun ni rezeki hak Allah Ta'ala cadar dah. Allah Ta'ala jamin, dhaman dia panggil. Fi dhamanillah, di dalam dhaman, jaminan Allah. Allah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dia kata tak ada sesuatu pun yang melata atas muka bumi ni melainkan Allah Ta'ala siap. Allah Ta'ala jamin rezeki dia. Tuhan jamin. Pak kita duk gundah pasal apa? Pak kita pergi duduk kedai kopi kan? Duduk di restoran ke? Tiba-tiba masuk datuk orang kaya kata, makan, ambil nak makan apa-apa. Tak usah fikir pasal bayar. Saya jamin. Saya bayar. Kita ragu-ragu lagi lah. Ragu lagi nak ambil sotong ke, nak ambil udang ke, ragu-ragu. Tak ada ragu dah lah. Orang jamin dia nak bayar, ambil pergi. Duk ragu-ragu lagi. Ya ke Datuk? Duk ya ke apa? Dia sendiri kata ambil. Aku jamin lah, aku bayar lah. Dengar orang yakin pula kita. Dengan Tuhan tak berapa nak yakin, yak pelik gitu. Dek sini. Tuhan kata aku jamin rezeki buatmu. Tak sedar bimbang. Ya kata Tuhan, berat tu. Ini orang panggil setengah daripada asbab su'il khatimah. Mati buruk kesudahan. Apa? Kufur wal'iyadu billah. Apa? Syok, ragu-ragu dengan janji Allah Ta'ala. Itu. Pernah Imam Junaid Baghdadi, kalau tak silapnya, zaman dia tu ada orang hak hijau curi kain kapal manusia, hak mati. Berselama 40 tahun dia buat hijau lagu tu hanya berapa orang saja. Bila Imam Junaid tanya, berapa orang kah hak menggali kubur dia tu tetap mayatnya tu menghadap ke arah kiblat? Sikit lah. Banyaknya dia kata semua membelakangi kiblat. Artinya mati itu kupu, walaupun zahirnya muslim. Kata Syekh Junaid Baghdadi, inilah balasan orang yang ragu-ragu dengan janji Allah Ta'ala, iaitu setengah daripada janji Allah Ta'ala ialah rezeki kita. Maka rezeki kita ni tidak yazid bil ikhtiar bil asbab, tidak yang kus, tidak berkurang bisa babit tarkil ikhtiar wal asbab. Tak.
Rezeki hak Tuhan jamin tidak bertambah dengan sebab kita usaha rajin. Nah, masuk apa ni? Apa nama ni dia panggil sambil ni banyak ke radio duk ngepin ni. Tak cukup lagi gaji 1,500 sebulan. Mari bersama saya. Nah, saya mengajar anda untuk menjadi pelabur saham yang berjaya. Nah, tak handsome tak apa, janji kaya. Oh ya. Kita janji kaya ni viral ni. Nah, kayak ramai lagu tu ke? Tengok Imam Ghazali sebut apa lagi tak Minhajul Abidin. Nah, usaha bagaimanapun tak menyebabkan bertambahnya rezeki, dan tinggal usaha bagaimanapun tidak menyebabkan kurangnya rezeki. Sebab apa? Siap dah Tuhan jamin pada kita. Itu lagu tu. Dan tak wajib pun dia kata dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata tidak wajib pun kita nak cari rezeki. Tu ditilik pada asal tu. Tilik pada asal. Nah, kenapa? Karena rezeki tu Tuhan siap dah. Jamin dah dia kata. Tak ada wajib pun. Macam mana boleh memperwajibkan benda yang tak ada wajib? Kenapa? Karena Tuhan boleh isalur rizq, menyampaikan rezeki bisababin minal asbab au bi ghairi sababin. Tuhan boleh menyampaikan rezeki itu dengan satu sebab daripada beberapa sebab, atau dengan tanpa sebab apa-apa. Itu. Tapi itu orang makam tinggi lah tu, tanpa sebab tu makam tajri. Makam tajri ni makam hak tak usaha, tak ada menego, tak ada hijau. Nah, macam Maryam bintu Imran, dia duduk semaya saja ibadat pada Allah, tapi rezeki Tuhan wi semua. Bahkan buah-buah hak pada bukan musim dia pun ada. Itu orang panggil makam tajri. Maka kita tu tak boleh nak tiru-tiru dah. Kalau bukan duduk di tempat tersebut, jangan. Tu jangan. Tengok dalam kitab Hikam Allah, Ibnu Athaillah kata kan, iradatu katajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyati. Munak kepada makam tajrid. Makam tajrid ni makam tak ada kena usaha, duduk dia dengan Tuhan dia. Zikir tu macam wali lah. Wali tidak macam memang wali, tak ada kena usaha. Nah, bangun-bangun pagi kat buka sejadah, 1 juta ada. Senang. Atau makam tajrid tu tak ada kena usaha. Nah, munak pada makam tersebut, padahalnya Allah telah menetapkan kamu pada makam asbab. Maka asbab mana kena usaha, nego, hijau, pakai gaji, bisnes kau apa ikutlah. Itu orang panggil kemahuan kamu itu minasyahwatil khafiyyati, setengah daripada nafsu yang tersembunyi. Sebab tu tak boleh gitulah. Ada setengah-setengah orang masa dia duk kaya itu, dia hijau rajin itu, tak semaya beg, tak puasa roha, masjid tak rajin temu, walau seminggu sekali, Jumaat pun setahun sekali pun mujur hari raya Idul Fitri cuma hari. Nah, bila dapat hidayah ni Allah nya berhenti terus hijau. Rumah-rumah dia beli pun jual habis licin. Lepas tu duduk menyewa. Itu. Nah, ni orang panggil apa? Tak faham konsep. Jangan gitu. Duduk lama metah sudah kau teruk nak makan pun tak ada duit, nak mencerara nak bini tak ada duit, lalah kali balik ke sedia pula. Nah, ini orang panggil apa? Hijau agama tanpa ilmu tu jadi lagu-lagu tu. Maka jangan gitu. Bila kita berhenti, bukan tu hal larang hijau. Hijau tu harus. Bahkan orang panggil aridinya jadi wajib. Apabila apa? Tanggungjawab kita sara anak bini kita, nafkah tu wajib, maka hijau tu jadi wajib. Asal hukum harus nak hijau. Tak mau hijau sudah. Tapi bila ada kewajipan tu wajib aridi dia panggil. Wajib hak baru datang. Maka kalau kita duduk di makam asbab, maka kita kena usaha tak asbab. Jangan tinggal asbab tersebut. Kalau tinggal, bermakna kita tu orang panggil ikut hawa nafsu kita dalam beragama. Jangan. Ada orang yang makam tajrid, tiba-tiba tinggal tajrid dia. Mana? Turun pergi menega juga. Itu orang panggil menghinakan diri dia di dalam lembah kehinaan. Tuhan ada akad tinggi dah dia. Tiba-tiba dia pergi turun diri dia sendiri. Itu dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah tu sangat molek. Itu kalam-kalam yang bijaksana yang dituturkan oleh Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Baik. Tuhan kata la nas'aluka rizqan, kami tak minta rezeki daripada kamu.
Apa yang jadi mu ni bahaya dengan urusan agama, tak sabar dengan urusan agama. Nah, kami tak minta duit dengan mu, kami tak minta pitih dengan mu, kami tak minta nasi dengan mu. Bahkan nahnu narzuquka, kami yang memberi rezeki akan kamu. Kami yang beri rezeki. Sebanyak mana mu dapat, hak tu hak kami bui. Tu rezeki mamluk, rezeki hak kita milik, hak tu pun hak Tuhan bui. Bahkan hak tu lah hak Allah Taala khitab supaya kita berinfak, bersedekah. Rezeki mamluk, mana rezeki hak kita milik. Rezeki madmun, hak tu rezeki hak Tuhan jamin. Rezeki maksum, hak Tuhan bagi siap-siap dah. Kita tu tak akan mati selagi mana ada rezeki maksum tu. Mana air hak masuk dalam tubuh kita, duduk hospital sakit, kita tak boleh makan dah nasi khabu tu. Ni. Pas tak mati lagi, ada air tu nama dia lagi tu. Nak duk masuk dalam tubuh dia. Rezeki mamluk hak kita milik dalam bank kita, dalam apa? Akaun bank kita, dalam hartanah kita, hak tu hak nama kita tu orang panggil hak milik. Hak tu tukarlah bila kita mati kan. Hak tu lah hak Tuhan khitab supaya kita berinfak, bersedekah. Adapun rezeki mau'ud hak Tuhan janji. Hak Tuhan janji ni Tuhan ta'liqkan dengan kita tu beramal ibadat takwa pada Allah Taala. Hak tu tak disuruh kita tu nak bersedekah. Lagu mana? Hak tak dapat lagi. Tuhan kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tu rezeki orang panggil rezeki mau'ud, hak Tuhan janji. Hak tu tak perlu kita nak janji nak sedekah tak ya. Jangan. Akibatnya kita tak akan sedekah. Tu jawab dia gitu. Banyak orang lagu tu kan. Mari jumpa tok guru, ustaz, tok guru, tolong semaya hajat. Mudah-mudahan saya dapat projek ni. Banyak ni, juta-juta ni kata. Dapat projek ni insya-Allah. Pondok ustaz tu Allah semesek tu dah ni. Bol dulu sungguh, tak ada kenal mata hidung ke lah. Ada tu. Kawan mau orang janji nak sedekah dengan rezeki mau. Pasal apa nak benda tak pasti lagi. Jangan. Kita nak sedekah ni rezeki mamluk, hak kita milik, hak dalam poket kita. Walau RM1 pun RM1. Cerak dah hak kita ni. Yakin dah hak kita. Ni hak kita sedekah. Hak dah tahu bila tu tak payah janji orang jangan. Kalau dapat, jawabnya tak sedekah. Rebah pesel banyak boleh ni. Tu. Akhir ayatnya wala aqibatu littaqwa, balasan syurga itu bagi orang yang bertakwa pada Allah. Artinya kita duk fikir urusan dunia, rezeki kita cukup kada anak bini kita nak makan. Bahkan kita kata nak pula ke anak kita, mu nak mengaji pondok tu besar set nak kerja gapo? Ada juga lagu tu. Bukan anak dia, anak orang punya sibuk juga. Awak atas anak awak ngaji pondok. Tak takut ke nanti besar esok kepala dia besar pada perut dia? Macam jadi orang Somalia tu, kepala besar perut kecil. Loh. Dia duk bimbang ke anak orang pasal apa? Allah. Orang mengaji pondok tak ada siji perut bucik molek-molek Bahkan kaya pun ada tengok Alif Syukri tu bukan ngaji pondok ke ala 2 tahun pun, setahun 2 ke begitu lebih kurang. Kaya ke lah ni. Nak fikir pasal apa rezeki? Kita mengaji ni bukan nak fikir hijau ke apa. Ngaji ni kerana perintah Allah. Jangan kita buat ngaji ni kerana nak makan duit harta dunia. Hina sehina-hina kalau ngaji tu ngaji benda ukhrawi, agama bahasa ukhrawi. Ngapa molek-molek Quran 30 juzuk biar cair, jaga suara, jangan minta air batu. Abah tengok dah tu email masjid bandar saja 6,000 sebulan gaji. Dia siap dah hoyak anak dia gitu. Jangan. Habis kemudian kata dia maka sebenarlah bahawa adalah ia sembahyang itu tempat sejuk mata hati. Kita berhenti situ dulu. Habislah tu. Jadi nak suruh anak kita tu bila nak suruh? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar dengan lengkap dah. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina.
perintah oleh kamu akan anak-anak kamu dengan mendirikan sembahyang, padahal mereka itu anak-anak kamu tu ialah umurnya 7 tahun. Jadi 7 tahun tu kita kena suruh dah ya sembahyang. Suruh sembahyang. Kemudiannya wadribuhum 'alaiha, pukul. Pukul sini bukan pukul siapa kamu masuk penjara, jangan. Pukul sini pukul mendidik dia panggil. Pukul li takhwif, untuk menakutkan. Ni mu katok siapa lembek anakmu sendiri mu masuk penjara tak ada pasal lagu tu. Nah, jangan pahal lagu tu jangan. Wadribuhum, pukul olehmu akan anak kamu 'alaiha, kerananya sembahyang. Kerana dia tu tak sembahyang, meninggalkan sembahyang. Wahum, padahal anak kamu tu abna'u 'ashrin, ialah anak yang sudah sampai umurnya 10 tahun. Tu. Jadi bila umur 10 tahun, dak maya lagi, piak. Bahkan aliku, gatung Nabi ayat. Gatung rotan tu di rumah. Nak apa? Nak uya takut tu. Nah, itu orang panggil didikan kita terhadap anak-anak kita pada bab semaya. Umur 7 tahun suruh ajar dia. Umur 10 tahun kalau tak sembahyang lagi, pukul untuk mengajar adab. Bukan pukul siapa kita masuk penjara, Sungai Buloh tu bukan. Pukul untuk mengajar adab. Bahkan kita gantung rotan di rumah kita supaya dia takut. Oish. Biarlah tak apalah. Nah, itu orang panggil antara lainnya disuruh kita tu mendidik anak kita dengan sembahyang. Habis. Nantinya kita akan sambung lagi. Maka sebenarlah bahawa adalah ia sembahyang itu tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifina. Wallahu a'lam. Lama cuti ni 2 bulan ni dah. Nah, 2 bulan cuti ni dah. Puasa dah bulan depan. Lepas tu raya pula sebulan. Nah, puasa pun sebulan, raya pun sebulan, insya-Allah. 2 bulan kita cuti. Tanda moleklah nak berhenti mana tu. Mudah-mudahan panjang umur kita jumpa pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin